Dan Assalamualaikum. Salam kripto. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan? All time high buat Bitcoin dan juga Ethereum. Bitcoin dah lepas 60,000 USD, sekarang dekat 63,000, almost 64,000. Ethereum pula 2,300. Dan Binance Coin pun, kalau ada yang beli Binance Coin, memang nampak dia punya kenaikan dia memang dahsyat lah. Binance Coin, XRP. So minggu ini memang minggu yang sangat-sangat profitable untuk cryptocurrency. Kenapa Binance warna merah ni? Tapi dia banyak buat kenaikan. So most of the coin memang tengah naik. So sebelum saya teruskan video ni, kita nak buat cabutan bertuah. Siapa yang bakal memenangi Ledger Nano S. So saya kena gunakan YouTube comment picker. Kita buat live terus dekat sini. Okay, so saya akan paste based on itulah siapa yang komen dekat sana kan. Okay, duplicate user tak nak. Okay, get YouTube comment. Okay, berapa ramai yang komen? Kita nak tahu. Actually patut buat hari Ahad hari tu, tapi sebab saya kurang sihat jadi terpaksa. Lepas tu ada hal sikit, jadi itu yang lewat sikit lah. Tapi jangan risau, hadiah tetap kita berikan. Lamanya dia nak pilih komen. Banyak sangat kot yang komen. Okey, baru masuk berapa? 100, 200, 300, 400. Oh, ni video yang paling banyak orang komen lah kot. 449 komen. Terima kasih kepada semua yang participate dalam giveaway contest ni. Sekarang kita akan pick satu pemenang. Satu pemenang. Siapakah orang yang bertuah itu? Firdaus Muhammad, BTC 2021 115k USD. Very possible. Okay, Firdaus Muhammad, kita tengok ada tak profile keluar. Tapi gambar ada. Gambar ada. Tu yang bagus tu. Ada itu. Okay, Firdaus Muhammad, anda adalah pemenang bertuah untuk giveaway ini. So nanti saya saya akan komen dekat your post. Saya akan komen dekat your post. So saya nak tahulah macam mana saya boleh communicate via Facebook ke, via Twitter ke, apa-apa kan. Sebab kat YouTube ni saya tak boleh PM. Dekat YouTube saya tak boleh PM. So Tuan Firdaus boleh contact saya, ataupun boleh komen dekat situlah, bagi saya link Facebook ke, dan sewaktunya saya akan PM tuan dan saya akan hantarkan Ledger Nano S. Okey. So terima kasih kepada semua yang participate. InsyaAllah in future kalau ada apa-apa giveaway dan sebagainya, mungkin ada peluang lagi lah. Okey. Sekarang ini kita pergi kepada main topik kita, iaitu tentang cryptocurrency. Okey. Jadi kita tengok performance cryptocurrency. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Allahu Akbar, semua tengah naik. XRP pun tengah naik. Memang ramai yang ni, Cardano pun tengah naik. Ramai yang tengah gembira. Even Chainlink pun dia reach all time high. Banyak altcoin yang tengah reach all time high. Tuan-tuan puan-puan, Allahu Akbar. Semoga tuan-tuan puan-puan murah rezeki, ramai yang dapat profit. Dogecoin pun tiba-tiba naik. Tengok ni, dah lepas 10 sen dah. So biggest winner hari ni adalah Dogecoin. VeChain naik, Siacoin naik, Ravencoin, semua naik. Saya pun tak tahu nak cakap apa dah. Tengok kenaikan semua coin-coin ni, saya pun tak tahu nak cakap apa. Tak apa, kita tengok siapa yang tak naik. Clayton turun. Pandix ni memang bila dia buat token swap tu dari NPXX
ke Pandix memang dia jatuh sikit, tapi saya rasa dia akan recover. Dia akan recover. Cuma cara dia orang buat token swap tu agak kelang kabut sikit lah. Tapi overall Engine Coin, Flow, so nampaknya coin-coin yang related to Ecomi, related to NFT jatuh sikit lah. So this is predictable. Sebab tu dalam video saya yang lepas pun saya ada cerita, jangan harapkan so much on NFT untuk make quick profit lah. Tapi kalau beli untuk hold, then okay lagi. Maksudnya kalau NFT project tu tuan-tuan puan-puan betul-betul faham, tuan-tuan puan-puan beli, then okay. So next NFT punya mania ke season nanti dia akan naik balik. Dia ada possibility. It's not the end for NFT. Cuma bulan ini bukan bulan NFT. Gitu. Okay. So, Solana pun jatuh sikit 3.5%. Sebab saya predict Solana kena perform. Tapi tak apalah, eventually dia akan naik juga. Eventually naik juga. Okay, so basically semua coin tengah pump, cuma coin-coin NFT struggle sikit lah. This is something very predictable. Next, kita sebenarnya nak tengok dekat trading Bitcoin. Kita nak tengok Bitcoin. Tiba-tiba dia padam pula. Allahu Akbar. Menguji kesabaran. Okay, come on. Okay, Bitcoin. Memang lega lah tengok chart ni. So kita tengok ni, dia tengah buat wedge kan. So last week dia memang go sideways je dekat 59k, nak break 60k ni punyalah payah. Tapi once dia dah break, dia dah pergi sampai 64k. Dia nak pergi 65k dah ni, dia nak pergi 65k. So sekarang ni even kalau kita tengok pun dia dekat, nampak tak yang dot line tu, dia masih dekat bawah. So I hope dia boleh pergi sampai 70k, even maybe 75k. Kita tak tahu. Tapi kemungkinan dia takkan terus shoot 75k. Apa yang saya jangkakan dan saya harapkan daripada Bitcoin adalah dia naik lebih kurang macam ni lah. So dia naik sampai contoh 70k, lepas tu dia buat correction sikit, lepas tu dia buat naik sampai 75k. So that is apa yang kita harapkan lah. Sorry, line saya buat ni bodoh sikit. So that is something yang saya sangat-sangat look forward. Sebab apa? Sebab kita tak nak dia tiba-tiba naik terus ke 75k. Sebab yang tu pun not very healthy. So apa yang saya jangkakan adalah faktor utama dia naik ni tidak boleh dinafikan adalah sebab Coinbase. Coinbase punya bukan IPO, Coinbase punya direct listing akan menyebabkan the whole cryptocurrency punya market tu akan pump lah, terutamanya Bitcoin lah, sebab Bitcoin is the main cryptocurrency. Okay. So apa yang saya expect adalah dia pergi sekitar 70k. Mungkin dalam esok ke sehari dua ni dia boleh pergi sampai 70k. Dan lepas tu dia pergi sideways dan dia pergi 75k. Tetapi ada yang tanya, boleh tak dia turun tiba-tiba? Boleh. So let's say lah ada any FUD ke, atau kita tak tahu macam mana listing, bila dia listing nanti macam mana penerimaan market di Wall Street tu, kita tak tahu. Tetapi sebenarnya memang nampak agak bullish. Tapi anything can happen kan, anything can happen. So kalau got any problem ke ataupun FUD ke, negatif punya impression, ataupun media tiba-tiba datang attack ke dan sebagainya, mungkin harga tu boleh jatuh lah. Tetapi saya punya kecenderungan dan juga kebarangkalian adalah harga dia akan naik. Harga Bitcoin dan even Coinbase pun akan naik. So hari ni memang kita nak bincang tentang Coinbase kau-kau. Kita nak bincang apa akan berlaku pada esok. Apa akan berlaku pada esok. Okay. So itu on the Bitcoin. So saya tak ada banyak nak buat any pattern dan sebagainya, sebab saya memang wait and see apa yang berlaku esok. That is for Bitcoin lah. Untuk Ethereum pula kita tengok. So for Ethereum kita nampak dia tengah naik. Dia tengah naik and dia pun dah break dia punya previous all time high. Dia dah pergi sampai 2400 USD actually. Cuma sekarang yalah dia pergi sideways. So
Ethereum akan ikut Bitcoin. Buat masa sekarang naratif ni Ethereum akan ikut Bitcoin. Okey, dan memang sekarang ni Ethereum sedang berada dalam keadaan yang sangat-sangat sukar sebab Binance Coin. Binance Coin dia buat Binance Smart Chain, ramai yang menggunakan Binance Smart Chain lah. Ramai yang menggunakan Binance Smart Chain dan memang aktiviti di Ethereum terutamanya dalam skop DeFi itu amat rendah. Sebabnya senang, memang Ethereum tu lebih decentralized dan sebagainya. Tetapi kalau kita tanya dekat orang-orang biasa, orang-orang newbie dan orang biasa kan, tak ada siapa yang nak bayar fees RM100, RM200, RM300. Tak ada siapa nak bayar fees yang banyak. Contoh kalau kita nak transfer Ethereum bernilai RM1000, tapi fees dia RM200, tidak berbaloi. Lebih baik gunakan Binance. Binance Smart Chain, fees dia lebih murah dan juga dia lebih cepat. Dia usually kalau end user dia nak apa? Benda murah, benda cepat. So Binance dia tawarkan benda tu. So orang tak kisah decentralized ke tak decentralized, janji orang boleh buat duit. So Ethereum dia agak slow on this part sebab yelah dia nak buat Ethereum 2.0 dan sebagainya, siap betul-betul tahun 2022 tahun depan. Dan lepas bulan 6 tahun ni baru dia nak buat sharding dan sebagainya. So Ethereum tidak mempunyai banyak masa dan setiap kali setiap detik masa itu digunakan sebaik mungkin oleh Binance Coin. Itulah cerita Binance lah. So in the future kita tak tahu apa yang akan berlaku, tetapi melihat kepada keadaan sekarang memang Binance sedang membunuh Ethereum. Sedang membunuh secara perlahan-lahan lah. Tetapi Ethereum dia masih lagi strong, masih holding strong. Binance belum lagi dia belum lagi duduk tempat kedua. Dia belum duduk tempat kedua. Dia masih di belakang Ethereum. Tetapi Ethereum kena buat sesuatu. Ethereum kena buat sesuatu untuk address the situation lah, sebab nanti lagi ramai yang masuk, lagi ramai akan nampak Binance Smart Chain daripada Ethereum. So sekarang ni memang kita tengok media ke, even kita tengok YouTube dan sebagainya, ramai yang tengah hentam Ethereum. Itulah keadaan sekarang ni. Okay. So for Ethereum pun sama, kita ambil pendekatan wait and see sampai settle Coinbase punya listing, kena tunggu 2-3 hari. Tetapi pattern yang kita nampak sekarang ni adalah pattern yang bullish dan Ethereum perlu kembali dalam line yang ni. Ethereum tak masuk lagi. Ethereum perlu trade di sekitar 2005 ke 3000. Ni sikit lagi dia nak pergi 2500. InsyaAllah by malam ni ke atau esok ke kan, dia boleh pergi 2500 dan hopefully dia akan terus kekal dekat sini. Dekat sini tak payah turun bawah lagi, kekal dekat 3000 lebih. Itu yang kita harapkan lah. Okay, so itu adalah untuk untuk Ethereum. Okay, apa lagi nak cerita? Okay, so saya dah buat luahan hati terhadap Ethereum dengan Binance Smart Chain. So now kita nak fokus kepada bigger picture. Iaitu Coinbase. So sebelum ni ramai yang report Coinbase IPO. Sebenarnya dia bukan IPO, which is initial public offering. Dia bukan IPO. Orang panggil dia Coinbase Direct Listing. Sebab dia tak ada fasa mana IPO hanya dia ada orang boleh beli IPO punya Coinbase. Benda tu tak ada. Dia terus akan listing dekat exchange. Dia buat direct listing. So term dia adalah Coinbase Direct Listing. So kita nak tengoklah sedikit apa dia punya cerita di sebalik Coinbase IPO. Ramai duk tanya kan, apa benda ni orang duk kecoh Coinbase IPO. So Coinbase ini akan diperdagangkan di bursa saham US lah, seperti Nasdaq dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok apa yang menyebabkan orang duduk kecoh tentang Coinbase, orang duduk excited tentang Coinbase tu adalah, number one adalah bagaimana market Wall Street tu memandang Coinbase. Sebab Coinbase dia adalah exchange yang tawarkan perdagangan cryptocurrency. Tetapi
benda tu selama ni dia dah start sejak 2013, tapi benda tu selalunya tak masuk Wall Street. Wall Street pun tak pandang dan sebagainya. Tetapi bila Coinbase nak masuk dalam IPO, maksudnya hedge fund managers, Wall Street players semua akan memandang Coinbase, dan juga mereka akan indirectly expose terhadap cryptocurrency. That's why ramai orang dalam cryptocurrency ni sangat-sangat excited bila tahu Coinbase nak pergi IPO. Dan juga saya difahamkan Kraken pun nak masuk dalam bursa saham US pada tahun depan lah, 2022. And then Binance pun dia pula ada tawarkan pembelian saham dekat dia punya exchange. Saham yang bersandarkan pada saham yang sebenar lah. So let's say dia letak Tesla kan, so actually memang Tesla tu di back oleh real Tesla stock. So Binance pun buat macam tu. Jadi selama ini apa yang orang nak, especially dalam cryptocurrency punya scene, adalah mereka nakkan sokongan daripada big players atau industry players. Sebab kalau kita just nak harapkan retail players macam 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, benda tu dia tak boleh nak grow lagi. Bitcoin tak boleh nak grow. Bitcoin dan juga cryptocurrency perlukan adoption daripada big players ni supaya harga dia semakin meningkat, dia punya network effect pun semakin kuat dan sebagainya. So that's why bila Coinbase masuk ke dalam bursa saham US nanti, benda itu akan memberikan impact positif kepada cryptocurrency. So that is the sentiment dekat Coinbase. So kita tengok ni artikel ni dekat dia punya Coinbase punya website. Mereka umumkanlah berapa keuntungan mereka pada first quarter this month. First quarter tahun 2021 ni diorang buat untung. Okay, kalau kita tengok, kita tengok satu-satulah. Verified users kita 56 juta. Saya difahamkan 56 juta ni lebih banyak daripada Robinhood app dan sebagainya. Dekat US Robinhood app ni dia famous kan. So ni 56 juta. Kebanyakan yang trade dekat Coinbase adalah orang US lah. So I assume most of them are from US. And then ni tak ada apa, trading volume 335 billion. Dan daripada trading volume ini usually dia akan ambil fees. Fees inilah yang memberikan keuntungan total revenue sebanyak 1.8 bilion hanya pada 3 bulan pertama tahun 2021. Dan saya tengok pada tahun 2020 dari Januari sampai Disember, keuntungan mereka adalah sekitar 1.3 bilion. 1.3 bilion. So asal sebut macam ni pula Anwar Ibrahim. 1.3 bilion. So 1.8 bilion dalam masa 3 bulan ni adalah sesuatu yang sangat-sangat tinggi lah. Dan benda ini yang membuka mata ramai investor bukan kripto, investor saham. So bagi mereka ini adalah satu pencapaian yang sangat-sangat bagus. So that's why ada yang kata kemungkinan valuation Coinbase ni adalah 100 billion. Ada yang kata valuation dia 100 billion dan sebagainya. Bila dia dah listingkan esok nanti, that is the amount yang diorang duk tengok lah. So dia business dia senang je. Dia based on fee, dia buat untung. Trading fee tu yang memberikan mereka keuntungan lah. Dan bawah ni, yang ni tuan-tuan puan-puan boleh baca sendirilah kalau nak tahu more info pasal Coinbase. Ni dia punya penyata kewangan untuk March 31st 2021. So sebelum ni dia tak public listed, jadi dia tak adalah nak tunjuk dia punya net income dan sebagainya. Tapi sejak dia nak masuk dalam bursa, dia kena tunjuk benda ni lah. So kita pun boleh tengok berapa banyak untung Coinbase buat. Gitu. Okay. So apa benda lagi yang pasal Coinbase ni? Okay. So sebelum ni ada yang pernah tanya dekat mana nak beli Coinbase dan sebagainya kan. So ada yang beli pre-contract IPO. Dia beli dekat FTX. Kita tengok ni, FTX adalah pre-contract IPO. So asalnya dekat FTX ni adalah exchange cryptocurrency exchange cryptocurrency. Slow betul. So kalau tuan-tuan puan tengok dekat sini, di tengah ni. Okay, harga dia adalah sekitar 550. 550. Sebelum ni nama dia CBSD ke CBSE kot. Tapi dia dah tahu coin nama yang akan diperdagangkan nanti nama dia coin.
So inilah dia punya harga sekitar 541. So bila dia dah tukar nama semua, dia start balik dari awal lah. Dia start balik. Sebab asalnya mula-mula saya tengok masa CBSC harga dia sekitar 250, 200 something je. Sekarang dia traded dekat 549. Ini adalah pre-IPO contract. Jadi bila dah diperdagangkan, nanti mereka kena tukarkan kepada coin punya ni lah, saham. So dia kena tengok, kalau let's say dia beli 537, tapi nanti bila traded nanti 250. So kalau dia jual dia akan rugi. Kalau dia jual dia akan rugi. Dia kena tunggu harga coin tu untuk naik lagi. Itu risiko kalau beli pre-IPO contract. Sebab kita tak tahu bila harga dia diperdagangkan tu berapa harga sebenar dia. Okay, so apa maklumat yang saya dapat, ini adalah reference price, iaitu sekitar 250 lah bila dia go public. So kalau ada yang beli dekat FPX, kalau dia memang tak boleh jual. Kalau dia jual dia rugi. So dia memang kena hold pegangan saham tu lah. So dia akan diperdagangkan sekitar 250. So valuation dia dalam 50 bilion. Tu ada yang kata 50 bilion, ada yang kata 100 bilion dan sebagainya. Esok kita akan tengok dekat Nasdaq stock market. Okay. Okay, then okay, apa lagi? Okay, so itu je lah yang dekat belah sini. So kalau kita tengok dekat sini, ini yang saya nak tunjuk dekat tuan-tuan puan-puan ni. Apa ni? Ini adalah performance saham-saham yang go through direct listing. Ini semua macam Asana, Palantir, Slack dengan Spotify, diorang tak ada buat IPO, dia terus buat direct listing, and Coinbase pun akan ikut jejak langkah tu lah. So ini dia just bagi comparison macam mana performance keempat-empat saham dulu yang go under direct listing punya method. So kalau kita tengok kebanyakannya dalam masa 2-3 ataupun hingga 4 hari dia akan jatuh. Dia akan jatuh, lepas tu baru dia naik. So do expect kemungkinan Coinbase buat benda ni lah. Tetapi Coinbase adalah saham berasaskan kripto. Anything can happen. Dan saya pun tengok banyak juga orang-orang dalam cryptocurrency dia beli saham Coinbase. Sebelum-sebelum ni contoh macam Spotify ke Slack ke, saya rasa orang yang aktif trading dekat kripto tak beli macam Spotify, Slack dan sebagainya. Tetapi Coinbase lain sikit. Orang-orang yang aktif dekat kripto, mereka beli saham Coinbase. Jadi saya andaikan kemungkinan dia takkan ikut bulat-bulat pattern yang ni lah. Dia takkan ikut bulat-bulat pattern ni. Okay, so that is actually all this thing about Coinbase yang orang duduk kecoh dan sebagainya. So overall benda ini akan memberikan memberikan efek yang sangat-sangat positif untuk cryptocurrency lah. So that's why saya pun memang follow rapat Coinbase punya ni macam mana. So esok nanti kita kena tengok dekat stock exchange tu macam mana dia perform. So kalau Coinbase really perform kan, and dia boleh jadi satu pemangkin untuk big institution untuk beli Bitcoin or even other cryptocurrency, kemungkinan besar harga dia boleh pergi 70,000 USD and even boleh cecah hingga 100,000 USD. Saya ada baca komen-komen tuan-tuan dan juga puan-puan dekat kontes tu. Ramai yang predict harga dalam 100,000 USD. On average saya tengok kebanyakan letak harga dalam 100,000 USD lah. So in a way benda tu macam nampak bagus sebab ramai yang predict dalam 100,000 USD. Tetapi bila saya fikir balik, selalu kripto ni dia suka buat benda yang berbeza daripada ramai orang fikir. Dia suka buat benda yang berbeza. So kalau ambil pendekatan, saya tak nak lah yang ke arah negatif. Maksudnya lepas 70,000 tiba-tiba dia dah tak naik kan. Itu kita tak nak. Tapi saya ada fikir lagi satu kemungkinan. Kalau ramai duduk predict 100,000, mana tahu tiba-tiba dia boleh pergi lagi tinggi, 300,000 ke dan sebagainya kan. Itu yang saya nak. Saya nak contoh kalau ramai kita salah kita punya tekaan pun tak apa. Tapi biar dia salah ke arah benda yang lebih baik. Contoh harga terus pump boleh pergi sampai 200-300,000 by end of the year, memang power lah. Itu yang saya nak tahu juga, apa kebanyakan orang punya feeling terhadap pergerakan harga kripto Bitcoin pada kemuncak ataupun pada end of the year.
So tu yang saya nampak. Mana tahu tiba-tiba boleh jadi 200-300 ribu USD. Fuh, memang masuk lah. Memang masuk. Kalau pergi 300 ribu USD, lebih kurang satu Bitcoin 1 juta duit Malaysia. Satu Bitcoin boleh jadi 1 juta duit Malaysia. Okay, tapi itu hanyalah prediction je lah. Tetapi sentimen atau most of orang yang invest dekat cryptocurrency memang nampak dia pergi sekitar 100 ribu USD lah. Even pemenang kita pun itulah dia punya anggaran 115 USD. So within range 100 USD. Ada lagi satu benda yang penting akan berlaku di sebalik semua Coinbase kan. Pada esok juga benda ini akan berlaku. Apa hal ni tak keluar? Okay, kita refresh. Sebenarnya apa yang akan berlaku adalah Ethereum dia akan buat Berlin upgrade lah. Berlin upgrade. So kebetulan tarikh dia sama dengan Coinbase punya listing. So dia akan berlaku di blok berapa ni, 12224440000. So sekitar 19 jam lagi lah. So esok waktu Malaysia sekitar pukul 5.30 mereka akan ada Berlin upgrade. So kalau nak tahu info pun boleh tengok dekat sini. Kalau siapa buka, kalau buka CoinGecko, kita boleh tengok dekat sini. Dia dah kata ETH network latest upgrade, Berlin will be rolled out at block 1224444000, estimate 14 April lah. So ini dia takkan efek pegangan Ethereum, cuma miners diorang kena upgrade diorang punya mining punya software ke, ataupun node operator kena update dia punya client lah. Itu yang akan berlaku. Dia akan buat Berlin update. Kalau tak silap saya, betul lah nama dia Berlin upgrade. So mungkin benda ini boleh jadi sesuatu yang sangat bullish. Tetapi sebab Coinbase tengah naik, tengah naik, so Ethereum pun dia ambil manfaat lah. So memang semua akan naik juga. So sebelum ni dia buat dekat dia orang punya testnet. So mainnet ni 14 April. So kita tengok apa yang akan berlaku selepas ni lah. Sebab harapan untuk Ethereum ni dia senang je. Nombor 1 kelajuan, nombor 2 adalah sebenarnya bukan kelajuan. Nombor 1 adalah cost ataupun gas fee yang rendah. Nombor 2 adalah kelajuan. So benda ni yang Binance berjaya lawan Ethereum, dan dalam masa sekejap dia terus naik, dia terus naik. So benda ni yang Ethereum kena tackle dalam masa secepat yang mungkin. So lepas ni pun dia orang akan buat optimistic rollout. Itu pun lepas bulan 6, sekitar bulan 6 ke bulan 7, dia akan buat optimistic rollout untuk layer 2 scaling solution. So kita faham Ethereum ni in terms of buat benda laju tu dia jadi susah, sebab Ethereum dia bukan syarikat yang dikuasai oleh seseorang individu macam Binance. Binance dia bawa CZ. So kalau CZ kan CEO, dia kata okey aku nak macam ni, benda tu boleh jadi. Tapi dekat Ethereum dia adalah community, dia adalah foundation. So dia memang akan ada banyak meeting, banyak ni untuk dapatkan kesepakatan. Jadi dia akan ambil masa yang lama. Cuma apa yang saya ni macam Fras, patutnya maybe Ethereum kena start benda ni awal lagi. Tapi sebab dia lambat, jadi yalah, ini yang akan berlaku. So apa yang saya nampak sekarang ni untuk Ethereum, memang competition is very high lah. Cardano pun attack dia kan, tapi Cardano dia belum ada any solid dApps dan sebagainya. Tapi Binance dah ada dah. And then Polkadot pun tengah datang, banyak. And then Solano pun dia dah ada working product. So untuk bull run kali ni memang saya nampak kalau kita fokus 100% on Ethereum, it's not something really smart. It's not something really smart. Kalau boleh diversify, better diversify. Sebab ada yang kata macam ni, waktu bull run boleh lah Binance Smart Chain ni perform, tapi kalau waktu bearish macam mana? Sebab waktu bearish memang tak ada siapa boleh lawan Ethereum. Itu hakikat. So betul. Cuma kalau kita tengok sekarang ni waktu bull run, so memang kita nak buat profit.
So memang kena diversify lah. Later part waktu bearish season, kalau Ethereum dah kembali jadi kuat tahun depan dan sebagainya, then you can always put back your money dekat Ethereum. Cuma sekarang ni saya nampak kalau Binance boleh offer lagi cepat, lagi murah, memang ambil lah. Sebab kita ni golongan marhain. Kita nak murah dan cepat. So kita tak nak spend unnecessary gas fee ke dan sebagainya. So kita boleh guna selagi mana ia selamat. Selagi mana ia selamat, kita guna. Sebab kita faham dari sudut blockchain ya, Binance Smart Chain dia copy paste je Ethereum. Lepas tu dia just letak validator sebanyak 32 orang kot, 32 node dan sebagainya. Dia tak ada mining any new coin. Fokus dia hanya proses transaction sahaja. So that's why dia cepat. Tapi selagi mana dia tak ada hacking dan sebagainya dan tu, dan boleh gunalah. Boleh guna. Dan kalau ada problem dekat Binance, kita tengok dekat smart contract lain dan sebagainya. So benda ni dia dynamic. Kita tak boleh nak pegang selama-lamanya. Cuma macam bagi saya, Ethereum still dekat tangga kedua. Jadi dia tak adalah kita terus kena jual semua Ethereum, lepas tu letak semua dekat Binance. Tak. Kita kena manage our risk. Mungkin ada certain portion tu boleh diversify dekat tempat lain. Kalau tuan-tuan puan-puan ada banyak Ethereum lah. Itu hanya pandangan saya, bukan nasihat kewangan. Okay. So itu adalah untuk Ethereum. So basically inilah yang saya nak share. Saya pun tak adalah nak buat video panjang. Bulan puasa ni kita kena memperbanyakkan ibadah. Kena memperbanyakkan ibadah. Okey, cuma saya ada satu lagi news yang saya nak bagi tahu. Rasanya tuan-tuan puan-puan pun dah tahu. Untuk pengetahuan, kerajaan Malaysia melalui Suruhanjaya Security, dia akan ban Remitano lah. Dia akan ban Remitano. So yang tu tuan-tuan puan-puan boleh google lah apa sebab dan sebagainya. Sebab saya tak nak ulas sangat. Cuma saya nampak dia punya sebab lebih kurang macam yang Luno pernah kena pada tahun 2017. Lebih kurang macam tu lah. Cuma Luno dia exchange, Remitano ni adalah P2P trading exchange. So ada yang kata dia sebab Remitano enablekan ringgit punya token dan sebagainya. That's why kerajaan Malaysia nampak Remitano tak sepatutnya melakukan begitu. So that's why kerajaan Malaysia mengambil tindakan yang sedemikian. Tapi on other side, saya just nak bagi tahu sedikit pandangan lah. Waktu bull run memang kita akan buat banyak profit. Tidak dinafikan. Most of the coin yang kita beli, dia memang akan naik. Okay. Cuma apa yang tuan-tuan puan-puan kena perhatikan atau kena perhalusi adalah seboleh-bolehnya jangan duduk share dekat media sosial dan sebagainya berapa banyak profit yang tuan-tuan puan-puan buat. Seboleh-bolehnya better avoid. Sebab kita tak nak contoh sebab saya tengok juga dekat Facebook dan sebagainya, ramai akan post dia make lot of profit lah sebagainya, especially waktu XRP tengah naik ke, Dogecoin tengah naik, mana-mana coin yang naik. So ada yang dapat buat keuntungan berpuluh ribu, beratus ribu, dia share. Dia sebenarnya ada implikasi, dia akan ada implikasi kan. So maybe apa yang kena hari ni adalah Remitano. Tapi usually yang saya perasan ramai yang suka share adalah dekat Binance. So what if tiba-tiba Binance pula kena block. Binance pula kena block dan sebagainya. So that's why kita kena berhati-hati. Kadang-kadang apa yang kita buat ni mungkin kita nak tunjuk kita power, kita trading dan sebagainya. Tetapi ada pihak-pihak lain yang tengok dari angle yang berbeza. So kita tak nak sebab tindakan-tindakan macam ni Binance kena block ke dan sebagainya. So nanti dia akan menyusahkan orang-orang lain juga, dan newbie pun ramai yang akan panik. So that's why kalau boleh, ini hanya pandangan saya saya tak paksa siapa-siapa untuk ni. Kalau boleh you make profit, alhamdulillah. Keep it to yourself. Kalau nak cerita pun ceritalah dengan kawan-kawan rapat ke ataupun siapa-siapa yang kenal boleh ceritalah. Seboleh-bolehnya jangan duduk main post dekat social media. Jangan duduk main tunjuk dekat social media. Itu hanya satu aspek. Another aspek maybe nanti ada dari sudut faktor keselamatan, orang boleh aim you. Orang tahu ini orang ni ada banyak duit.
itu sangat bahaya kepada diri tuan-tuan puan-puan dan juga keluarga tuan-tuan puan-puan lah. Itu hanyalah pesanan yang saya nak bagi. Okay, so itu saja daripada saya. InsyaAllah saya akan jumpa tuan-tuan puan-puan dalam video yang akan datang. Hari ni just nak santai-santai dan tanyalah kepada Encik Firdaus yang menang Legend Nano S. Apa-apa nanti kita roger lah Encik Firdaus. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam kripto.